Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ingin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syafiuddin bin Syamsul dan saya merupakan pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar, Johor Bahru. Apa yang saya ingin lakukan ialah saya ingin menceritakan sedikit sebanyak tentang buku ini yang berjudul Tiada Lagi Ruang Yang Terbuka, karya Mansur bin Mat. Buku ini mempunyai 8 bab dan mempunyai 108 muka surat. Buku ini menceritakan tentang seorang anak tunggal yang bernama Mak Ladin, anak kepada pasangan Tok Ibrahim dan Nenek Minah Kembonja, yang merupakan orang yang hidupnya senang lenang. Pada satu hari, Mak Ladin ingin berkahwin dengan seorang anak dara, anak gadis penyetan yang bernama Mak Limah. Nak dijadikan cerita lagi, kesihatan Nenek Minah Kembonja, iaitu ibu kepada Mak Ladin, semakin merosot sehingga dia memerlukan kos rawatan yang tinggi untuk membiayainya. Kawannya yang bernama Judin sudah menasihati Mak Ladin supaya mencari kerja kerana simpanan peninggalan arwah bapanya semakin berkurang dan terhakis untuk membayar, kerana sudah membiayai kos rawatan ibunya, Nenek Minah Kembonja, yang semakin lama semakin meningkat kosnya. Pada satu hari, Mak Ladin pergi ke sungai dan memikirkan nasibnya di masa akan datang jika dia hanya mengharapkan harta bapanya yang kian terhakis. Maka temannya yang bernama Judin pun datanglah menyapa di belakang bahunya dengan hasrat ingin meminjam duit sebanyak RM300 sebagai kos perbelanjaan untuk mencari pekerjaan di kota besar. Setelah mereka berbual, maka Ladin bersetuju untuk meminjamkan RM300 kepada Judin dan Mak Ladin tekad untuk mengikut Judin bersama sepupunya Razzi untuk mencari pekerjaan di kota, biarpun Mak Limah berat untuk membenarkan Mak Ladin mencari pekerjaan di kota. Maka mereka bertiga pun bekerja sebagai buruh di sebuah tapak pembinaan di kota. Setelah seminggu tanpa berita, Mak Ladin mengirimkan sepucuk surat untuk menyatakan keadaannya di kota bahawa dia baik-baik sahaja, dan dia juga mengirimkan duit berjumlah RM300 untuk kos perbelanjaan kepada isterinya. Lama kelamaan surat semakin jarang dikirimkan dan jumlah duit semakin berkurang. Mak Ladin telah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap mereka. Mereka berdua sudah puas mendengar buah mulut orang kampung berkenaan ayahnya yang tidak pulang. Akhirnya timbul satu perasaan dendam kesumat dalam diri Fazlina dan Fikri, sehingga mereka tiada keinginan lagi menatap wajah Mak Ladin, iaitu ayah mereka. Mak Ladin pula terus tenggelam dengan keseronokan dunia dan sering berhibur-hibur dengan meneguk minuman keras dan terlibat dalam kancah perjudian. Mak Ladin akhirnya insaf dan memohon maaf kepada Mak Limah, namun Mak Limah tidak menghiraukannya. Lalu Mak Limah masuk dalam kereta dan meminta supaya Suryati mempercepatkan perjalanannya untuk sampai ke kota. Apa pengajaran yang kita boleh perolehi daripada jalan cerita ini? Kita hendaklah menghargai orang yang berada di sekeliling kita, dan janganlah kita sesekali melukakan mereka dan melupakan mereka saat kita senang dan berada di atas. Nilai-nilai mulia yang kita boleh peroleh daripada Mak Limah ialah Mak Limah seorang yang setia menunggu suaminya walaupun setelah berbelasan tahun, sehingga anaknya pun boleh habis alam persekolahan. Dan kasih sayang seorang ibu, iaitu Mak Limah, terhadap anak-anaknya, sehingga dia sanggup membanting tulang mencari pekerjaan demi menyara keluarganya dan memberikan keselesaan kepada anak-anaknya.